Tajuk utama 28 November 12 Rabiul Akhir, sempadan negara dikawal lebih agresif. Juga mangsa rogol, apa perlu mereka lakukan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Wan Kamaruddin Wan Ibrahim. Angkatan Tentera Malaysia ATM meningkatkan kesiapsiagaan yang lebih agresif di sepanjang sempadan negara susulan insiden anggota pasukan Gerakan ARM PGA yang ditembak di Perlis baru-baru ini. Panglima 8 Brigade, Brigadier General Zamsari Abu Hassan berkata pihaknya mempergiatkan lagi rondaan di kawasan hotspot yang dikenal pasti selain menggunakan drone serta mengatur pengukuhan aktiviti risikan. Kesiagaan ini ditambahkan lagi, diperkukuhkan lagi dengan adanya platoon siap sedia daripada Batalion ke-6 Regimen Askar Menuri Raja sedang beroperasi sekarang dan juga tambahan daripada pasukan saya sendiri iaitu Batalion ke-21 Regimen Askar Menuri Raja yang berpengkalan di Kem Pengkalan Cepa. Sekiranya sesuatu keadaan kontingensi ataupun ancaman berlaku yang memerlukan mereka ini atur gerak, saya akan mengatur gerakkan mereka dengan segera supaya keadaan dapat dikawal sepenuhnya. Setakat ini 275 anggota bertugas dalam operasi Benting menjaga sempadan Malaysia-Thailand selain mempunyai satu pasukan khas di Kem Pengkalan Cepa yang diketuai seorang pegawai dan 24 anggota yang sentiasa bersedia jika diperlukan. Jelasnya setiap anggota tentera yang bertugas diarahkan memakai helmet balistik dan jaket kalit peluru bagi mencegah risiko kecederaan akibat ditembak oleh penjenayah rentas sempadan. Arahan itu meliputi semua anggota yang melaksanakan rondaan, pos pemerhati, pos pendengaran dan pengawal atau sentri di setiap pengkalan serta pos tetap. Tambah Zamsari, trend kes penyeludupan juga semakin menurun di sepanjang Sungai Golok hasil kerjasama baik dan perkongsian maklumat dengan agensi keselamatan lain termasuk pemasangan kawat duri di beberapa kawasan hotspot. Mengulas mengenai musim tengkujuh yang mula melanda Kelantan, Zamsari berkata pihaknya sudah bersiap sedia dengan aset-aset menyelamat dan juga bagi kawalan sempadan seperti bot tempur dan enjin sangkut serta anggota juga telah diarahkan untuk tidak meninggalkan pos masing-masing, sebaliknya perlu kekal demi tugas menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Beliau berkata demikian kepada media selepas membuat lawatan operasi Benting oleh Batalion ke-6 Regimen Askar Melayu Diraja 6 di Pangkalan Haram Balai Polis Lubuk Stol di Rantau Panjang siang tadi. Dalam pada itu, 15 warga tempatan yang disyaki terbabit dalam kejadian serangan ke atas anggota pasukan Gerakan ARM PGA disambung reman sehingga Selasa ini dan perintah itu dikeluarkan Mahkamah Kangar selepas tempoh tahanan reman ke atas suspek berusia antara 19 hingga 37 tahun itu tamat hari ini. Ketua Polis Daerah Padang Besar Superintenden Saifuddin Aslin Abbas berkata kesemua suspek akan dibawa ke Hospital Tuanku Fauziah HTF hari ini bagi menjalani pemeriksaan kesihatan. Ia termasuk ujian darah dan juga saringan COVID-19 selain beberapa prosedur siasatan dalaman pihak polis. Manakala 3 lagi suspek warga Thailand bakal tamat tempoh reman minggu depan. Mengulas mengenai jumlah individu yang dipanggil bagi membantu siasatan, Saifuddin memaklumkan sehingga kini seramai 22 individu termasuk suspek yang ditahan kini sudah diambil keterangan. Dalam kejadian serangan pada 3.10 pagi Selasa lalu, anggota PJA Korporal Baharudin Ramli, 54 tahun, meninggal dunia di lokasi manakala rakannya Korporal Norihan anak lelaki Tari, 39 tahun, parah. Sementara itu, anggota pasukan Gerakan ARM PGA Sarjan Norihan Tari yang parah ditembak dalam kejadian serangan di sempadan Malaysia-Thailand menerima kunjungan Wakil Istana Negara dan watikah penghargaan daripada Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah hari ini. Norihan yang ditempatkan di unit rawatan rapi ICU Hospital Pulau Pinang menerima watikah wira negara dan surat penghargaan daripada Sultan Abdullah menerusi juruiring baginda Datuk Yahya Osman. Menurut Datuk Yahya, baginda dan Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah turut mendoakan Sarjan Norihan supaya cepat sembuh dan kesihatannya bertambah baik untuk berkhidmat pada masa akan datang. Reaksi daripada Sarjan Norihan
saya nampak macam sangat teruja dan terharu, dan saya nampak pada liak muka Sahaja Nur Raihan ini, di mana kebetulan Sahaja Nur Raihan itu berasal daripada Pahang juga, anak jati Pahang, dan nampak kepitanan kebaduli tuanku untuk memastikan anak buah ataupun rakyat negeri dia dalam keadaan baik dan kesihatan yang baik. Dalam pada itu, Yahya berkata baginda turut menitahkan kerajaan Pahang untuk melawat keluarga Nurihan yang berada di Pahang dan beliau dimaklumkan mereka dalam keadaan baik. Rabu lalu, Nurihan dipindahkan dari Hospital Tunku Fauziah Kangar ke HPP untuk menjalani pembedahan bagi mengeluarkan 3 peluru, iaitu 1 di tulang belakang dan 2 pada perut. Budaya membuat bebenang pengakuan dirogol di media sosial tanpa membuat laporan polis terlebih dahulu merupakan satu tindakan yang tidak bijak daripada mangsa. Menurut penganalisis jenayah Kamal Effendi Hashim, tindakan itu dilihat seolah-olah mangsa memberikan kemenangan mudah kepada suspek berkenaan. Kebelakangan ini ramai yang menggunakan media sosial untuk membuat laporan atau memberitahu insiden-insiden yang berlaku. Ini sebenarnya adalah tindakan yang tidak bijak kerana katalah pada masa itu ia tidak disokong oleh bukti, maka ia boleh menjadi satu fitnah, menimbulkan fitnah kepada orang yang disebut itu atau disyaki itu. Kemudian yang kedua, ia juga mendorong atau memberi peluang kepada penjenayah untuk melepaskan diri atau merangka peluang-peluang untuk dia melepaskan diri kerana dia telah tahu apa yang hendak dilakukan. Tambahnya, jika mangsa mengambil masa terlalu lama untuk membuat laporan, berkemungkinan besar mangsa tidak akan mendapat pembelaan yang sewajarnya seperti yang diharapkan. Satu lagi yang saya nak ingatkan, kita tak ada tempoh kalau dia nak buat report setahun lepas kejadian ke, sebulan lepas kejadian ke, malah 5 tahun lepas kejadian sekalipun. Cuma kesannya adalah kepada kualiti bukti tersebut. Kerana setiap hari bukti yang ada itu, sama ada fizikal, biologikal ini, mengalami kemerosotan. Dan kemerosotan inilah yang akan menyebabkan fakta itu ataupun bahan bukti itu boleh dipersoalkan dalam masa akan datang, atau keadaan yang sebenar itu, charge itu atau pendakwaan itu tidak selamat untuk diteruskan. Dalam pada itu, Kamal Effendi tidak menafikan dengan melakukan bebenang di media sosial dapat membantu mengumpul bukti daripada mangsa lain terhadap suspek yang sama. Namun tindakan yang terbaik adalah terus ke balai polis untuk membuat laporan ataupun boleh ke hospital berhampiran sejurus selepas dirogol. Terjejas pendapatan, perlukah bayar zakat? Melingkatkan fasiliti internet dan gadget di sekolah tahfiz, sekolah pondok dan sekolah agama rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata ia memandangkan kebanyakan sesi pembelajaran kini bergantung secara dalam talian berikutan pandemik COVID-19. Ya, insya-Allah itu pun sebahagian daripada rancangan kita, dan perkara ini kita sedang menuju ke arah itu sebenarnya, dan dia bukan terhad kepada Jabatan Agama saja. Kita telah fikir berkenaan dengan kursus pra-perkahwinan online. Kita juga telah fikir berkenaan dengan majlis pengajaran yang dilakukan oleh Jawi secara online, termasuk guru takmir dan lain-lain lagi. Juga kita akan cuba timbangkan mengikut kesesuaian zaman dan masa kini dengan norma baru ini, insya-Allah. Tambah beliau, peruntukan sebanyak 100 juta ringgit bagi tahun 2020 telah berjaya dimanfaatkan dengan sebaiknya. Justru beliau juga berharap peruntukan untuk tahun 2021 dapat digunakan pada sasaran-sasaran yang ditujukan dan diperlukan. Bahagian pendidikan juga sudah merangka bantuan dari segi pembangunan dan pengubahsuaian pada sekolah tahfiz, sekolah pondok dan sekolah agama rakyat. Beliau berkata demikian selepas program Dapur It'am Sifar Lapar kerjasama Jawi Food Bank sempena misi Musaadah COVID-19 2.0 di Surau Silaturahim PPR Sri Alam Kuala Lumpur. Program ini menyantuni golongan asnaf dan golongan miskin dari golongan bukan Islam yang memerlukan dalam bentuk makanan, barangan keperluan asas dan sumbangan kewangan.
Baik, COVID-19 mencetuskan pelbagai situasi tidak dijangka sejak pandemik itu melanda negara awal tahun ini. Dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP disusuli PKPB menyebabkan pelbagai sektor terjejas sehingga ada yang dibuang kerja, gaji dipotong, malah peniaga pula kurang pendapatan. Dan ketika situasi genting ini mungkin ramai yang masih tidak jelas tentang status pembayaran zakat. Jadi untuk penjelasannya, kita bersama Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman yang kini berada di talian Skype. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Wan Kamarudin. Ya, Ustaz, saya tak pasti adakah zakat masih wajib dibayar atau ada kelonggaran untuk golongan mana sekarang ni? Baik, terima kasih atas soalan yang cukup memberikan maksud dan juga realiti pada zaman ataupun pada saat dan ketika ini. Pertama sekali kita tengok sama ada orang yang terlibat dengan dia nak kena bayar zakat itu, ada dua golongan. Yang pertama sekali kita sebut sebagai golongan yang terkesan ataupun dalam istilahnya sebagai miskin relatif. Sebab apa? Sebab dia kehilangan punca pendapatan, dia kehilangan pekerjaan, gaji tidak diperolehi, diberhentikan kerja dan seumpamanya hilang punca pendapatan. Maka golongan-golongan seperti ini jika mereka hanya mempunyai pendapatan cukup-cukup untuk melangsungkan kehidupan, maka di situ ada kelonggaran untuk mereka menangguhkan kewajipan zakat dibayar sehinggalah mereka berjaya semula kembali meneruskan hidup. Ada pula golongan yang kedua, kalau kita nak tengok, golongan kedua ni golongan yang tidak terkesan secara langsung. Kalau kita katakan tak terkesan langsung, itu mungkin satu perkara yang agak ialah tidak benar, tetapi dari sudut kehidupannya, dari sudut pekerjaannya masih lagi diteruskan, gajinya masih lagi diperolehi, sumber pendapatan dia ada, perniagaan masih boleh diteruskan, ataupun beliau mempunyai jumlah simpanan yang besar yang cukup untuk dirinya, maka itu golongan-golongan yang tidak terkesan macam ni, kewajipan zakat tetap wajib dilaksanakan. Ada yang menggunakan alasan komitmen tinggi, Ustaz. Tak cukup bulan-bulan komitmen tinggi, jadi surplus ataupun lebihan tu tak ada. Jadi macam mana komitmen yang dibenarkan ditolak daripada pendapatan untuk mengeluarkan zakat, komitmen apa? Baik, asasnya dalam kiraan zakat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Quran, yas'alunaka madza yunfiquna qulil afu. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad, apakah untuk diinfakkan itu? Nabi kata lebihan daripada pendapatan. Itu asas dalam ibadah zakat, sebab zakat ini dia sebenarnya tidak membebankan. Jadi pertama sekali mereka yang nak tahu sama ada mereka ini boleh ataupun beban ataupun tidak, ataupun komitmen yang boleh orang kata apa, nak kata komitmen apa yang boleh ditolak daripada zakat, kita kena tengok, kena taksir, kena buat taksiran dulu, kena buat kiraan dulu. Kita akan tengok perbelanjaan dia, kita tengok perbelanjaan diri, perbelanjaan untuk isteri, perbelanjaan untuk anak-anak, kemudian perbelanjaan untuk ibu bapa, keluarga. Kita tengok juga komitmen-komitmen bayaran-bayaran dia, ada tak bayaran yang dibayar kepada pihak-pihak yang telah menunaikan zakat ataupun seumpamanya caruman KWSP bulanan. Ini semua termasuk dalam tolakan-tolakan yang dibenarkan untuk seseorang itu membuat taksiran dan melihat apakah dia layak selepas daripada komitmen tersebut untuk melakukan ataupun untuk menunaikan ibadah zakat ataupun tidak. Okey. Dan sekarang ni ramai yang terjejas, Ustaz, dan boleh dikatakan asnaf menjadi golongan asnaf ni jadi macam automatik, hilang kerja dan sebagainya, dah jadi golongan asnaf. Jadi bolehkah seseorang yang layak membayar zakat terus membantu keluarga yang terjejas ni yang tiba-tiba menjadi golongan asnaf dan tidak membayar menerusi institusi zakat? Ya. Perkara ini sebenarnya ada pro dan kontranya sendiri. Apabila kita tengok contohnya, kalau keluarga yang terdekat kita terkesan, mungkin kita boleh membantu mereka. Tetapi bak kata pepatah yang menyebutkan don't put all eggs in one basket. Maksudnya dengan izin ya, kita tidak boleh meletakkan semuanya telur ataupun semua telur itu dalam satu basket, dalam satu bakul. Maksudnya janganlah kita hanya fokus pada zakat sahaja untuk membantu asnaf ni, tetapi banyak lagi sumbernya, infak kita, sedekah. Sebaik-baiknya zakat ini kita tunaikan, kita kena tengok dari sudut perspektif makro. Sebab kalau kita bagi zakat direct ataupun terus kepada asnaf ni,
dia bukanlah bersifat orang kata apa sepanjang masa, dia berkala, mungkin setahun sekali. Cuba kita bayangkan kalau gaji kita dapat setahun sekali. Setiap bulan tu macam mana keadaan kita? Sebab itu bila kita tunaikan zakat ke pusat-pusat pungutan zakat, kepada institusi zakat dan juga mereka yang dilantik secara rasmi oleh pihak pemerintah untuk mengutip zakat, maka zakat itu akan diuruskan secara kolektif. Dan saya nak bagi tahu dari sudut pengalaman kita sejak daripada gelombang pertama COVID-19 ini berlaku dalam negara kita, begitu banyak limpahan permintaan zakat ataupun permintaan bantuan kepada asnaf yang kita sebutkan tadi, tambahan bilangan asnaf, ribuan orang yang terkesan mereka datang ke pusat-pusat zakat untuk meminta bantuan. Bayangkan kalau kita tidak membantu pusat zakat dengan membayar kepada pusat zakat, macam mana kita nak membantu masyarakat yang lebih ramai dan juga lebih ramai yang sepatutnya mendapat manfaat daripada ibadah yang kita tunaikan. Baik Ustaz, mungkin singkat sekali Ustaz nak pesan apa kepada mereka yang layak dan wajibnya membayar zakat? Baik, kepada mereka saya menyuruh tunaikan zakat sekarang kerana inilah masa yang paling sesuai. Masyarakat sedang memerlukan bantuan daripada anda dan untuk menunaikan zakat sekarang tidak lagi menjadi masalah, semudah di hujung jari sahaja. 10 kaunter di Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Muda Persekutuan akan dibuka sepanjang bulan Disember daripada maknanya 7 hari seminggu, daripada 8.15 pagi hingga 4.45 petang. Kita juga menyediakan khidmat door to door kepada mereka yang tak boleh nak keluar, kita datang untuk memberi khidmat zakat ataupun khidmat pembayaran zakat. Ada kaunter zakat bergerak, Zakat Right to You. Kita juga ada portal PPZ www.zakat.com.my dan kita mempunyai 15 buah bank yang menjadi ejen-ejen yang dilantik. Begitu juga portal online seperti MyEG, PayHalal, Pos Online, Jompay dan juga kemudahan pembayaran zakat melalui e-wallet, Boost, GoPay dan Shopee. Banyak dah kemudahan dan saya gesa serta seru masyarakat kita agar inilah masanya untuk anda membantu dengan menunaikan ibadah zakat kepada Allah SWT. Baik, terima kasih banyak Ustaz ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Baik, Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman dari PPZ Mawib. Dan berita seterusnya, 14 juta ringgit diperuntukkan kepada Tourism Johor menerusi Belanjawan Johor 2021 yang dibentangkan baru-baru ini, dan ia bagi melaksanakan beberapa inisiatif merancakkan industri pelancongan pasca COVID-19. Ejen pelancongan East Coast Adventure Travel and Tour Halizah Muhammad Ali berkata, pemberian insentif one-off RM2,000 kepada 586 syarikat agensi pelancongan serta pengecualian pembayaran lesen perniagaan kepada 1,031 buah syarikat berkaitan pelancongan ternyata memberi sedikit nafas lega kepada dirinya. Meringankan sedikit bebanan yang kita tanggung pada masa ini. Kalau nak kata cukup tu memanglah tak cukup. Dan apa yang berlaku pada kita pada hari ini, bukan kita sahaja tetapi ramai yang terkesan dari segi untuk membiayai kita punya operasi, kos operasi yang kita nak minta kerajaan berikan perhatian lah, terutama sekali kerajaan di peringkat federal. Pandangan sama diberikan ejen pelancongan dari Raja Wali Bintang Travel, Abdul Wahab Usman. Walaupun bantuan tu kecil, sebanyak 2,000 one off tu kan. Jadi sekurang-kurangnya ia mengurangkan bebanan kita lah. Saya rasa terima kasihlah sekali pada kerajaan Johor kerana Johor adalah satu negeri yang telah memberi bantuan yang macam mana yang saya beritahu tadilah. Selain itu, 16 sebuah persatuan pelancongan negeri dan daerah turut menikmati pemberian bantuan insentif one-off dengan peruntukan sebanyak RM320,000. Turut diberikan pengecualian ialah pembayaran duti hiburan bagi taman-taman tema dan pusat hiburan keluarga. RM500,000 juga diperuntukkan untuk membangunkan Johor Tourism Interchange bagi mentransformasikan ekonomi digital pelancongan yang akan menghubungkan semua pemilik produk, operator pelancongan serta penggiat industri dalam satu platform digital marketplace.
Voucher pelancongan berjumlah 1.5 juta ringgit pula disediakan untuk merancakkan semula segmentasi penginapan serta shopping and retail terpilih di negeri Johor. Antara inisiatif lain yang diberikan ialah 5 juta ringgit bagi membangun dan menaik taraf prasarana pelancongan di negeri Johor, merangkumi kemudahan asas pelancongan di daerah, homestay dan desa stay serta taman negara. RM450,000 bagi pembinaan infrastruktur dan pembangunan produk ekoturism di hutan Taman Negeri Gunung Arong. RM350,000 untuk pembangunan pusat pentadbiran dan kemudahan infrastruktur di hutan Taman Negeri Ayer Hitam Utara. RM500,000 bagi pengurusan dan pembangunan trek pendakian gunung di negeri Johor dan RM386,000 untuk membangunkan trek sukan lasak. Pengguna dinasihatkan sentiasa berhati-hati dalam membeli barang berjenama atas talian kerana dikhawatiri tertipu dengan barangan tiruan. Atas faktor itu, platform pembelian dalam talian Fashrevo mengambil langkah untuk membantu pelanggannya dengan mendidik pengguna untuk mengetahui cara mengenal barang tiruan. Menurut pengarah syarikat Fashrevo, Munayoh, pihaknya amat mementingkan kesedaran pengguna mereka tentang perbezaan antara barangan tiruan dan asli. Untuk masalah pelanggan tidak tertipu tu, kami senantiasa men-educate customers lah, macam mana nak detect scammers, macam mana nak detect barang itu original ke tak. Dan kita juga sebab kita berdaftar di USA, jadi kita memang bawa setiap barang tu berserta dengan receipt original daripada USA. Jadi tak ada masalah daripada segi authenticity lah dalam Fashrevo ni. Tambahnya, Fashrevo menyediakan sistem pembelian secara ansuran tanpa faedah bagi pelanggan yang berminat mendapatkan beg berjenama mereka. Ia secara tidak langsung membantu penggemar fashion untuk beli barang kesukaan mereka dan dalam pada masa sama mengurus keuangan dengan berkesan. Syarikatnya juga menerima jualan semula fashion, trade-in atau membaik pulih barangan fashion yang rosak. Dengan cara itu, pengguna boleh menjual semula beg pre-love mereka dengan harga yang terbaik sekaligus boleh membeli barangan baru. Selain daripada servis yang kita ada seperti installment, pre-love, trade-in, kita juga ada same day delivery option kepada pelanggan yang nak mendapatkan barang urgently. Fashrevo menyediakan platform untuk pengguna memilih barang secara atas talian bagi memudahkan pelanggan memilih barangan dan menikmati diskaun yang disediakan. Mereka yang berminat untuk membeli produk Fashrevo boleh mengunjungi butiknya di Cawangan Bangi dan Damansara atau melalui platform dalam talian fashrevo.com. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP menerusi kempen Beli Barangan Malaysia KBBM telah menjalinkan kerjasama rapat bersama 13 syarikat pemain industri sektor peruncitan. Ia sebagai satu strategi bagi membuka peluang produk usahawan tempatan menembusi sektor peruncitan dengan lebih luas. Kerjasama melalui Pasaraya Besar, Pasaraya Kedai Serbaneka dan Stesen Minyak merupakan inisiatif KBBM bagi membantu pengusaha tempatan memasarkan produk mereka. Ia termasuk memberi pengecualian listing fees, promosi dan publicity serta sewaan ruang dan rak jualan di premis terpilih. Pengarah Bahagian Pembangunan Perniagaan KPDN HEP Ismail Nur Hadi Ahmad Bakarun berkata, kempen dan kerjasama yang dilakukan itu mampu membuka mata pengguna terhadap kualiti produk dan perkhidmatan tempatan. Dengan momentum yang kita ada sekarang ini dan juga sokongan, kita dapat lihat kempen kesedaran yang kita jalankan ini sama ada di semua platform media dan sebagainya. Kita lihat semakin ramai rakyat Malaysia dan pengguna semakin mendukung usaha inisiatif ini. Cintakan barangan tempatan diterjemahkan melalui pembelian, walaupun dengan pandemik, tetapi kita terjemahkan melalui urus niaga yang semakin meningkat dan juga melalui pembelian barangan-barangan tempatan buatan Malaysia yang semakin diminati. Tambahnya lagi, kempen itu sekaligus dapat meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat. Seterusnya dapat mengikis tanggapan negatif pengguna terhadap produk tempatan. Kecoh Parlimen Taiwan. Persidangan Parlimen Taiwan bertukar kecoh selepas wakil rakyat pembangkang bertindak membaling usus babi. Dan tindakan itu dibuat sebagai bantahan terhadap keputusan kerajaan yang melonggarkan sekatan import haiwan itu dari Amerika Syarikat.
Situasi yang sempat dirakam media tempatan itu memaparkan Wakil Rakyat Parti Kuomintang KMT melonggokkan beberapa baldi berisi organ dalaman babi dalam Dewan Parlimen dan kemudiannya mula melempar usus, jantung, hati dan organ lain kepada Wakil Rakyat penyokong kerajaan. Parlimen negara itu sering menjadi medan pergaduhan antara wakil rakyat di mana adegan bertumbuk adalah perkara biasa. Kerajaan Taiwan baru-baru ini mengumumkan negara itu akan membenarkan import babi dari Amerika Syarikat bermula 1 Januari depan walaupun haiwan ternakan itu diberi makanan mengandungi bahan kimia ractopamine. Makanan tambahan yang menjadikan daging babi kurang berlemak itu diharamkan di kebanyakan negara termasuk negara anggota Kesatuan Eropah dan China. Washington sebelum ini bertegas bahawa sekatan import daging babi dan lembu AS oleh Taipei boleh menjadi halangan bagi negara itu menandatangani perjanjian perdagangan dengan Taiwan. Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dan partinya Parti Demokratik Progresif DPP berharap kelonggaran sekatan itu dapat membuka laluan untuk Taiwan dan AS memeterai perjanjian perdagangan. Banyak pihak di Taiwan menentang import daging babi dari AS dan KMT bertindak memperjuangkan isu berkenaan selepas mengalami kekalahan pilihan raya. Industri daging babi domestik yang kuat di Taiwan juga bimbang dengan saingan pasaran daripada daging babi AS. Luangkan masa sejenak, renunglah nasib sebahagian daripada kita yang cukup menderita akibat pandemik COVID-19. Jadi sama-samalah kita rasa keperitan hidup mereka yang tua, kanak-kanak, bayi dan yang cacat serta uzur. Hulurkan sedikit daripada rezeki kita untuk meringankan sedikit beban mereka. Sedekah pencetus barakah. Dan tren kes yang dilaporkan, pandemik COVID-19 dilihat masih menular secara aktif dan dijangka akan berterusan untuk suatu tempoh masa yang agak lama. Action Relief Agency MRA Sabah merayu orang ramai untuk menyumbang menerusi tabung kecemasan OPS COVID-19 2.0 bagi meringankan beban mereka yang terjejas akibat pandemik itu. Hasil sumbangan untuk membantu mereka yang kehilangan sumber pendapatan, pekerjaan dan aset. Sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih menonton. Saya Wan Kamarudin Ibrahim. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.